Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. InsyaAllah kita sambung perbincangan sebagaimana yang kita sudah lalui beberapa hari, hampir seminggu yang lalu. Dan hari ini siri yang ke-7 ataupun yang ke-6, tak silap saya. Kalau siapa ingat pada pagi semalam, kita membincangkan ataupun memfokuskan bagaimana Buya Hamka menafsirkan satu daripada ayat kategori mutasyabihat. Yang dimaksudkan dengan mutasyabihat adalah ayat-ayat yang samar ataupun ayat yang diserupa-serupakan, kata Hamka. Ayat yang mana Allah menyerupakan zatnya ataupun sifatnya sama dengan makhluk. Istilahan, yakni perkataan yang digunakan itu. Secara maknanya tidaklah. Dan menariknya Hamka semalam dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat yang kita ambil semalam, surah Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebab kita tidak mahu bahas khilaf yang berlaku di luar sana antara golongan Asy'ariyah, Maturidi dengan Salafi, apa semua itu bukan matlamat kita lah. Cuma yang kita nak fokus adalah bagaimana Buya Hamka menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat itu, ayat-ayat sifat. Kita nak tahu dia punya metod, manhaj. Jadi kita ambil salah satu, kita rujuk dalam Al-Mu'jam Al-Mufahras lil Alfazil Quran oleh Syekh Abdul Baqi, bahawa lafaz istiwa ada dalam 12 ayat semuanya. Jadi kita tak boleh nak ambil semua, kita ambil satu ayat iaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sementara ayat itu sangat popular lah apabila diperbahaskan tentang ayat mutasyabihat. Ayat itulah yang sentiasa menjadi contoh di kalangan mereka yang membahaskan perkara ini. Jadi semalam secara jelas, Buya Hamka boleh tengok rakaman semalam ya. Boleh tengok rakaman semalam untuk siapa yang terlepas untuk tonton semalam untuk faham perbincangan ini, kesinambungannya. Semalam secara jelas dalam ayat tersebutlah, kita tak semak ayat-ayat lain. Kita boleh buat perbandingan dengan kita meneliti semua ayat sifat ataupun ayat 12 ayat yang ada istiwa itu untuk melihat Buya Hamka konsisten ke tidak dalam menafsirkan kalimah ataupun ayat yang ada, ayat sifat ataupun ayat mutasyabihat itu. Namun kita tak sempat, kita hanya mengambil satu ayat sebagai sampel dan kita bahaskan sampai habis malam, baca dia punya tafsiran. Jadi secara jelas Buya Hamka sebut mukaddimahnya, dia kata dalam bab ini, dalam bab memahami ayat mutasyabihat, kita berpeganglah sebagaimana pegangan mazhab salaf. Disebut begitu. Apa dia mazhab salaf? Mazhab salaf ni kemudian dia datangkan perkataan Imam Malik bin Anas yang masyhur dalam banyak riwayat lah. Imam Malik amat marah orang yang bertanya tentang ayat sifat ni ataupun bertanya kaif, ataupun bertanyakan kaifiyat, bagaimana istiwa tu, kaifal istiwa fis sama', ataupun bagaimanakah yang dimaksudkan dengan istiwa apa semua. Maka Imam Malik bin Anas dan majoriti ulama salaf semuanya tidak mahu membincangkan secara detail perkara tersebut. Mereka menyerahkan makna mengisbatkan sifat tersebut memang wujud, iaitu sifat sama', basar, mendengar, melihat Allah itu memang ada lah. Tetapi hakikat
Hakikatnya mendengar tu dengan telinga ke, melihat tu dengan mata ke, wallahu a'lam. Mendengar macam mana, melihat macam mana, wallahu a'lam. Itulah yang dipegang oleh salaf, dia tafwid makna yang diserah pada Allah Azza wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Secara asasnya begitulah. Saya tak bahas detail sebab dia akan jadi sangat panjang perbahasan. Tuan-tuan nak dengar perbahasan begini, sekarang ni setiap malam Ustaz Muhib, seorang ustaz pada Syria, boleh tengok di Facebook dia membahaskan secara detail juga perkara-perkara begini. Saya hanya mahu memfokuskan tentang tokoh yang kita angkat dan nak faham pemikiran dia, itu sahaja, berdasarkan tafsir Al-Azhar. Jadi Buya Hamka secara jelas menyebutkan begitu. Maka dia kata dalam memahami ayat sifat ni, kita berpegang pada mazhab salaf. Itulah yang terbaik lah dari sudut bahasa, dia kata. Cumanya dalam masa yang sama, dia juga menukilkan pandangan ataupun cara faham huraian daripada Jarullah Zamakhsyari, seorang pembesar ataupun mufassir daripada mazhab aliran Mu'tazilah, yang kemudian setengah riwayat kata dia kembali kepada ahli sunnati wal jamaah, wallahu taala a'lam, tanpa menafikan kehebatan Zamakhsyari dalam keupayaan dia menafsirkan Al-Quran dalam Al-Kashaf yang begitu hebat itulah. Bagi mereka yang pernah menatap, mereka yang pernah, ini dari sudut akademiknya kita kena jujur, yang hebat kena kata hebat lah. Tapi tak semestinya bila kita kata dia hebat, kita setuju dan kita angkat dia jadi imam dan berpegang dengan qaul ataupun pandangan dia, tidak. Cuma sumbangan akademik penulisan dia yang jelas ada secara empiricalnya, secara zahirnya ada, boleh kita tengok, dan dipuji oleh ulama, memang hebat cara berbahasa. Tuan-tuan kena faham dari sudut bahasa ni, tak ada masalah. Orang bukan Islam pun ramai yang mahir bahasa Arab ni. Orang Arab sendiri pun ramai yang bukan Islam yang mahir nahwu sarah apa semua. Bahkan duk mengajar nahwu sarah menjadikan Al-Quran sebagai contoh apa semua, ramai. Kalau di Mesir ada Kristian Koptik, elok-elok dak hafal Quran apa semua, membahaskan nahwu sarah, membahaskan tentang Islam apa semua. Itu kita kena faham. Bukan bermaksud bila kita puji karya dia, maksudnya kita sanjung, kita berpegang, kita angkat. Tidak. Objektif. Kita kena objektif dalam membahaskan tentang tokoh dan karya-karya mereka itu. Makanya lagi apa dia kata? Selain daripada Buya Hamka menukilkan kalam ataupun ulasan daripada Jarullah Zamakhsyari, beliau juga kemudian membawa pandangan daripada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Berdasarkan tafsirnya yang hebat itu, Mafatihul Ghaib. Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib. Yang setengah ulama menyatakan apa dia? Fihi kullu syai' illa tafsir. Hebat sangat tafsir Mafatihul Ghaib ni. Sampai hari ini, tuan-tuan, tidak ada terjemahan hatta dalam bahasa Indonesia. Kita kata kitab apa dalam bahasa Arab, kitab-kitab muktabar, rujukan maraji' dan masadir, yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tapi kitab Mafatihul Ghaib, Tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, sampai hari ini tidak ada diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nak katanya terlalu hebat perbahasan di dalam itu. Dan sahabat-sahabat saya yang banyak berkecimpung dalam bidang tafsir ni, duk mengajar apa semua, buat tadabbur, mereka sangat mengagumi lah tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib itu. Baik. Jadi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi pandangan ataupun dinukil, Buya Hamka menukilkan juga pandangan dia. Menukilkan pandangan dia. Jarullah Zamakhsyari kata kena takwil lah. Mu'tazilah dia takwil lah. Mu'tazilah dia kata kena takwil. Macam-macam mana pun. Kalau tidak, dia ada pandangan dia di situ. Tapi Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memberi pandangan sebaliknya. Dia kata bukan semua benda boleh kita takwil ataupun dibenarkan untuk takwil. Sebab kalau kita takwil, maka semua benda akan ditakwil. Sehingga kan pernah berlaku ada golongan, iaitu golongan batiniyah disebut semalam, mereka telah mentakwilkan bahawa ketika mana kisah Nabi Ibrahim, qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim tu, apabila Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api dan api menjadi sejuk atas doa Nabi Ibrahim atas kun fayakun Allahu azza wa jalla itu, maka golongan batiniyah telah menafsirkan sebenarnya Nabi Ibrahim dicampak dalam api itu bukan api.
Dia takwil api itu sebenarnya bukan api, tapi sebenarnya satu tempat begini-begini. Atau kalau kita buka sangat takwil ni, dia akan jadi melampau. Tapi ada setengah benda kalau tak takwil langsung, akan jadi juga ada isu. Di sinilah kita katakan sangat memerlukan, kita kata, toleransi dan juga pemahaman ilmu yang daqiq, bahkan yang rasikh dalam isu-isu yang diperlukan ini. Namun kalau kita bercakap tentang orang awam, makcik kampung kita, tukang kebun, pakcik-pakcik yang duduk menanam sayur tepi jalan, yang alhamdulillah solat, puasa, zakat, haji tu buatlah dengan baiknya apa semua, tapi mengaji tak tinggi internet, tak pandai apa semua. Adakah wajar kita pergi paksa mereka untuk ataupun kita pergi tanya dia, pakcik dah hafal kau sifat 20? Kalau pakcik tak hafal sifat 20, maka akidah pakcik belum lagi sempurna, contoh. Ataupun kita pergi tanya pakcik tahu tak akidah Islam ni terbahagi kepada 3? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Sebutkan satu-satu. Bila dia tak boleh sebut, nampaknya pakcik ni tak sempurna lagi akidah ni. Wajar ke bagi orang awam, yang memang orang awam betul lah, tidak tulabul ain dan seumpamanya macam hari ni ramai, tapi bagi mereka itu mengetahui perbahasan-perbahasan yang bersabit dengan ayat sifatnya, bersabit dengan bersabit dengan kita katakan salafiyahnya, khalafiyahnya, ataupun Asy'ariyah, Maturidi, sifat 20, sifat 13, persamaan, perbezaan, begitu begini, tentang isu-isu yang bersabit khalqul Quran dan seumpamanya. Tidak sebenarnya. Sebab itulah bila kita balik, kita memahami, untuk orang awam yang dikatakan sudah dikira berakidah, beriman akan ketauhidan Allah Azza wa Jal itu, sebenarnya sudah termaktub dan termaklum dan terangkum secara sempurna dalam satu surah. Bahkan surah itu pun dinamakan sempurna dengan matlamat ataupun maksad tauhid itu sendiri, iaitu surah Al-Ikhlas. Di sinilah sebenarnya bagi para pendakwah, bagi para asatizah pada saya lah, dengan saya perhatikan, jika kita berhadapan dengan dakwah kepada orang awam ataupun orang yang baru masuk Islam, kita pergi berdakwah dalam hutan, kita pergi berdakwah kepada orang asli, takkan kita nak terus hajar dia lepas dia mengucap 2 kalimah syahadah, kita pun tekankan pada dia, lepas ni awaluddin ma'rifatullah, maka kena hafal sifat 20 dulu. Allah wujud Allah itu mustahil, baginya tiada. Maka seterusnya, qidam itu Allah berdiri dengan sendiri, baqa itu begini. Dan kita kata selagi mana tak sempurna faham sungguh sifat 20, tak hafal molek, maka tak boleh solat, sebagai contoh lah. Saya ingat tak ada. Maka tak boleh solat lagi. Sebab apa? Akidah belum sempurna, tak kenal lagi Allah. Sedangkan dalam Islam, awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu kenal Allah. Jadi bila tak kenal Allah, macam mana nak solat? Nak solat sembah siapa kalau tak kenal Allah? Kalau begitu, masuk Islam 3-40 tahun pun tak solat lagi lah mereka itu. Begitu. Begitulah juga apabila berlakunya sebaliknya, kita paksa dia untuk hafal rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Asma wa sifat tu pula kita suruh hafal. Allah War-Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salamul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir ila akhir. Maka tidak begitu, tuan-tuan. Sebab tu bila kita tengok para pendakwah ni bagus ya. Kalau kita tengok pendakwah Islam di luar negara, di Amerika Syarikat ataupun di UK ataupun belah-belah sanalah, di Australia ada seumpama, cara mereka berdakwah. Mereka hanya membawa masyarakat bukan Islam itu kepada mengesakan Allah Azza. Tu fokus dia. Bahkan saya pernah tengok satu debat Dr. Zakir Naik, bukan debat lah, dia punya ceramah di Jepun. Walhal dalam ceramah tu dia perlu translate, sebab orang Jepun bahasa Inggerisnya ramai yang tidak menguasai. Makanya bila dalam keadaan yang terpaksa translate tu pun, akhirnya ada ramai masuk Islam. Bayangkan jika Dr. Zakir Naik boleh berbahasa Jepun dengan baik. Tu pun bahasa Inggeris dia ni pun, kalau orang yang tak biasa dengar ceramah dia, payah nak faham, tuan-tuan. Dia punya accent Indian dia tu kuat sangat. Tapi nak katanya, fokus mereka tidak lain. Akhirnya untuk
melogikkan ataupun membuka taufik, yakni menjadi asbab untuk akhirnya mereka tak mampu nafi Tuhan tu satu. Itu saja dulu. Tuhan tu satu. Dalam satu debat tu saya ingat lagi ya, Dr. Syekh Yusof Istas ataupun Dr. Zakir Naik lah. Saya tengok di Jepun tu. Apabila dia berdebat, kawan ni tanya soalan apa semua itu begini, maka akhir sekali ringkas ceritanya, Dr. Zakir Naik tanya dia, sekarang for now, do you agree that there is only one God? Dia kata, for now, I'm agree that there is only one God. Bila dah sampai ke situ, barulah Dr. Zakir Naik tekan. Dia kata apa? Dia ada kata, if you believe in one God, for now, you have to know that you only half Muslim. Soalannya begitu. Main psikologi sikit lah. Maka dia kata, kalau begitu, kamu dah berpegang, yakni logik, kamu dah terima secara logik, secara niya, bahawa Tuhan tu memang satu, maka sebenarnya kamu sudah separuh Islam sebenarnya. Tinggal lagi, kalau kamu mengucap 2 kalimah syahadah, maka kamu jadi seorang Muslim yang penuh. Begitu. Jadi kita kena jelas para pendakwah ustaz ataupun pelajar-pelajar ilmu yang mana kita nak berdakwah kepada non-Muslim dan juga sahabat-sahabat kita yang orang awam. Orang awam. Apakah kita nak bawa mereka itu dakwah kepada dakwah salafiyah ataupun dakwah khalaf, ilmu kalam, sifat 20? Adapun kita nak bawa dia kepada benar-benar mentauhidkan Allah yang satu dan menyempurnakan dengan mentanzihkan Allah, menyucikan Allah, yakni menafikan segala sifat yang tidak perlu ataupun tidak boleh pada Allah itu. Maksudnya kita nak bagi dia clear cut akidah tauhid tu apa. Kerana setelah kajian saya beberapa tahun mutakhir ini, sehingga saya menulis buku yang saya tak boleh nak tunjuk ya, tidak ada contoh, iaitu Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah, dan sambungan daripada buku itu iaitu Khurafat, Tahyul dan Mistik Alam Melayu. Wallahi, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, saya mendapati dari sudut asas akidah pun orang Melayu tidak jelas lagi. Saya akan buktikan dakwaan saya ini. Tuan-tuan, bayangkan, dengar betul-betul, bayangkan seorang yang saleh, baik, solat, puasa, zakat, haji yang tak tinggal, seorang pak haji, bahkan mungkin seorang ustaz, seorang imam, seorang lebay, seorang pejuang parti Islam mungkin, ataupun parti kebangsaan, ataupun tak kira lah, tapi nak katanya seorang Muslim yang baik. Anak isterinya jaga aurat sempurna, bulan puasa ni khatam, baru hari ke-7 ke-8 dah khatam 30 juzuk dah seumpama. Tetapi dalam masa yang sama, dalam dia duduk baik, dalam dia duduk kuat Islam apa semua tu, dalam dia ni Tok Lebar, Tok Haji, dalam dia ni seorang yang Islamik dan seumpamanya, tapi bila Allah Ta'ala uji dengan sakit, ataupun ada kehendak keperluan yang dia perlukan, maka salah satu alternatif yang mungkin akan pop up in their mind, dan mereka tak rasa benda tu salah yang besar apabila nak guna, makanya mereka akan pergi kepada alternatif. Dalam bahasa modennya alternatif lah apa dia? Mereka akan jumpa tok bomo, pawan, dukun. Bahkan jika tok bomo, pawan, dukun, poyang, tukang tilik apa semua ni suruh pakai tangkal mangkal, sial majal, apa semua percaya pada khurafat, hantu, penunggu apa semua, pun masih terlibat juga. Ni tahun 2020. Benda-benda begitu belum selesai lagi. Siapa yang kata pada tahun sudah bulan 3, Profesor Emeritus Datuk Paduka Zakaria Stapa, Profesor Emeritus dalam bidang tasawuf, Profesor Emeritus dalam bidang akidah dan tasawuf, dia tulis dalam majalah Tamadun Islam, terbitan DBP. Dia kata khurafat ni masalah yang tidak selesai sampai hari ini. Walaupun Islam sudah 1000 tahun hampir di alam Melayu, tapi masalah asas akidah, iaitu berkaitan khurafat, tahyul, benda-benda mistik yang bersabit dengan kepercayaan pada
roh tok nenek moyang, apa semua, hantu, toyo, apa semua ni, bunian tak bunian, masih belum selesai. Sedangkan orang yang terlibat itu adalah orang yang juga solat, puasa, zakat, hajinya tak tinggal. Ini apa ni tuan-tuan? Ini apa keadaannya ini? Ini satu keironian. Ini benda yang berlaku di sekeliling kita, yang melibatkan anak beranak kita, adik-beradik kita. Pakcik-makcik kita dah seumpamanya. Dan dari sudut pandangan ilmu akidah Islam, ini menunjukkan kefahaman akidah tauhid mereka tidak beres. Penggunaan bomo, pawang, dukun, apa semua, yang mana nas secara jelas, Quran, hadis jelas, menunjukkan perkara-perkara itu semuanya dosa besar belaka. Termasuk kalau kita baca kitab Al-Kabair, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Antara yang terawak as-sihru, dosa besar ketiga. Sihir. Sihir ni tok bomo, pawang, dukun, tu duk buat sihir lah tuan-tuan kalau tak guna ruqyah syar'iyah. Duduk buat benda pelik-pelik, duk puja setan, iblis apa semua. Tapi bila bercampur aduk benda itu, jadi nampak islami apa semua begitu begini, bercampur dengan tradisi apa semua, dia panggil sinkretisme. Sinkretisme budaya, sinkretisme agama, sinkretisme pemikiran, semua bercampur habis licin, memang jadi payah untuk kita nak perhalusi satu persatu dan untuk memahami, duduk letak satu benda perkara. Bukanlah kita mengatakan segala bentuk apa yang ditinggalkan oleh tok nenek moyang kita, tradisi, warisan apa semua tak betul belaka, tidak. Namun sebahagian besarnya ataupun sebahagiannya perlu diteliti balik. Perlu dipilah-pilah, dipilih-pilihkan, perlu dibezakan. Yang ni boleh ambil, yang ni tak boleh ambil. Dan itu berlaku ketika Rasulullah terima wahyu daripada Allah Azza wa Jal. Apabila Rasulullah SAW menerima sebahagian daripada tradisi, budaya, adat, warisan kaum musyrikin, dan Rasulullah SAW membuang apa yang tidak sesuai, apa yang tak kena dengan syarak akidah tauhid. Tapi itu tak berlaku di alam Melayu kita, bahkan dia berkembang di Indonesia lagi teruk, minta maaf saya cakap, benda itu masih lagi berkembang, dan dia ada bersama. Tuan-tuan bayang kalau selepas sembahyang isyak berjemaah, selepas duduk sembahyang isyak berjemaah, selepas zikir apa semua, lepas tu pergi rumah Tok Bomo. Di rumah Tok Bomo sebab ada hajat dan seumpamanya. Tok Bomo tu tak semayang lagi. Tok Bomo yang dimasukkan ni, Tok Bomo tu lah. Tok Bomo yang pure, Tok Bomo ni. Tapi sebab konsep Tok Bomo, pawang, dukun ni dah jadi satu konsep yang sangat cair dalam masyarakat. Apatah lagi masyarakat di Pantai Timur, kampung saya ni lah. Nah, dia jadi benda tu biasa sangat. Hatta tukang urut biasa pun. Jadi benda tu kompleks. Saya bila pindah ke pengajian Melayu, maka banyak benda yang terbongkar ataupun dapat maklumat baru. Tuan-tuan bayangkan pada tahun 2019 masih ada orang yang graduate buat kajian antropologi budaya, iaitu dia duduk setahun di satu kampung dia sebenarnya, dia gaji kefahaman orang kampung ataupun kepercayaan orang kampung itu tentang ritual nak selamatkan diri daripada penyakit macam mana. Dan ternyata kepercayaan itu semuanya tidak berasas Quran dan Sunnah. Mereka duk percaya pada roh semangat apa semua, percaya pada roh panggil, puja apa semua begitu begini. Datanya ada tuan-tuan. Saya tidak berbohong, datanya ada. Maka saya dah tulis buku tentang perkara itu dan lanjutannya yang bertajuk Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu, yang sebelumnya Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di Alam Melayu. Ada di pasaran, boleh tengok. Siapa yang mahu nanti PM, saya boleh bagi link untuk beli secara online dan seumpama. Dan ini yang mesti kita jelaskan. Bermaksud orang awam kita pun dari sudut akidah, perkara asas untuk mereka faham benda-benda yang bersifat budaya, adat, tradisi, warisan itu, yang mana yang bercanggah, yang benci dia tolak, dan yang mana yang boleh dia terima sebab tidak bercanggah itu macam mana. Sebab garis pemisah antara kedua perkara itu sangat halus. Sebab tu banyaklah kalau nak bincang bab ni, tak jadi pula kita nak baca tafsir kita ni. Nah, jadi asas akidah yang macam mana yang kita nak bawa pada orang awam. Saya tengok masalah antaranya begini, tuan-tuan. Saya pergi kepada, bila kena fikir masalah ni sebab nak cari jawapan, nak cari penyelesaian, maka dia kena ada persoalan kajian itu dulu. Dia kena ada permasalahan kajian. Baru timbul persoalan kajian, barulah kita mencari hujah untuk menyelesaikannya. Itu dari standard akademiknya begitulah. Maka dengan masalah-masalah yang timbul ini, isu-isu yang timbul ini, maka saya berfikir macam apa jawapan dan solusi.
Maka kita baca lebih sikit, diskusi dengan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita, melihat suasana. Ceramah agama banyak. Ada. Sebab sebahagian, kalau yang terlibat dengan kepercayaan pada Tok Bomo, Pawan Duku, ritual-ritual pelik-pelik apa semua tu, kalau mereka semua totalnya bukan orang surah masjid, saya tak pelik sangat tuan-tuan. Tapi sebahagiannya adalah Tok Lebar, Tok Haji, orang jemaah tak tinggal masjid. Bahkan kadang-kadang yang terlibat tu juga adalah siapa dia? Adalah Tok Imam, Tok Bilal tu sendiri yang jadi Tok Bomo tu. Duk percaya cincin permata ada khasiat, duk percaya tarik duit melalui serat, macam-macam. Dan kalau kita nak faham pemikiran perkara ni, bacalah Mastika. Dalam itulah boleh baca pemikiran khurafat orang Melayu bagaimana berkembang di zaman moden. Dan saya minta maaf, memang saya sebut saya antara yang menyalahkan majalah Mastika dalam mengembangkan benda-benda khurafat, pemikiran khurafat, tahayul apa semua ni kepada orang Melayu zaman moden. Saya antara mangsanya sebab kita minat baca Mastika ni. Dah banyaklah benda kita percaya dalam tu. Nabi Khadir masih hidup lagi, ada orang Melayu jumpa Nabi Khadirnya. Ni macam-macam lah. Tu. Macam mana tu tuan-tuan? Seorang yang beriman, bertauhid kepada Allah, beriman dengan 6 rukun iman kepada Allah, beriman dengan Quran, yang mana Quran kata benda-benda gaib mesti hanya mari daripada Allah dan Rasulullah. Tiba-tiba kita duk percaya benda-benda pelik-pelik begitu, yang mana tertulis dalam majalah variasi, majalah Mastika apa semua, yang bila kita tanya, kalau kita pergi buat kajian akademik, kita tanya dia punya wartawan, saya yakin mereka pun tidak mendapat sumber-sumber melainkan banyak rekod-rekod dan dengar-dengar hearsay apa semua gitu ya. Orang bunian sampai sekarang orang Melayu ramai duk percaya bunian ni wujud. Betul ke bunian ni ada? Konsep hantu, kenapa orang Melayu percaya sangat pada hantu? Sedangkan hantu itu berasal konsepnya daripada agama Hindu dan Buddha. Ada konsep hantu, ruh orang mati yang tidak tenang apa semua, tak boleh pergi ke tak boleh pergi ke alam nirvana dia apa semua tu, maka duk merayak apa semua jadi hantu tu. Itu bukan daripada agama Islam. Sebab tu dalam pengajian saya banyak, saya kata kalau tuan-tuan balik ni berjaya meyakinkan anak isteri, cucu masing-masing hantu tak ada, berjaya dah kuliah kita hari ni. Berjaya dah kita mengaji akidah ni. Dah sedap mengaji lah. Dah sedap pergilah bab ayat mutasyabihat lah, tafwid lah, isbat lah, bila kaif lah apa semua, perbahasan tinggi-tinggi yang ulama. Kita serah pada ulama yang tu. Ni nak selesai yang ground punya masalah ni. Kepercayaan pada hantu, kepercayaan kepada khurafat, tahyul, Tok Bomo, Pawan Dukun. Ni tak selesai lagi ni. Nak oyak bui. Itu tak selesai lagi. Nampak ke tidak tu? Jadi mulai hari ini cuba perhati di sekeliling masing-masing. Macam mana kita, kalau yang terlibat tu mak ayah kita ataupun adik-beradik dan so, macam mana kita nak nasihat dan maklumkan mereka perkara-perkara itu adalah perkara yang tidak syar'i. Saya benda ni kompleks ya, saya kena bahas ataupun sebenarnya saya dah tulis. Benda ni kena cerita secara detail satu-satu, punca masalah mana. Dan saya kumpul dekat dengan 100 buku lebih, dekat 200 buah buku untuk nak faham perkara ni saja, tuan-tuan. Ada satu tempat khas saya letak untuk para orientalis, contohnya Swettenham, Sir Frank Swettenham, dan ramai lagi telah tulis dan merakamkan bagaimana budaya orang Melayu dalam bab bomoh, merawat apa semua. Dia bercampur aduk antara perawatan herba apa semua ni, yang mana perawatan herba tu tak ada masalah pada asalnya. Tapi bila nak rene herba tu kena puja dulu nama tok nenek moyang, panggil dulu iblis setan. Itu jadi masalah. Nak menguruk tu tidak ada masalah. Menguruk ni satu ilmu warisan budaya orang Melayu dalam bab perubatan tabib orang Melayu, tak ada masalah. Menggunakan herba, menggunakan akar kayu apa semua, itu diiktiraf, scientifically proven. Memang itu semua jadi. Tapi yang jadi masalah, ada tip-tip tambahan. Bila nak ambil akar kayu tu, masuk hutan bagi salam dulu pada Nabi Ilyas, Nabi Khadir. Sebab apa Nabi Ilyas, Nabi Khadir inilah yang jaga segala tanaman. Ni datang daripada mana? Bila nak berubat tu, kena baca zikir-zikir tertentu, kena baca doa-doa jampi serapah tertentu. Sebab apa? Sebab nak panggil rijalul ghaib, nak panggil roh sekian-sekian, nak panggil orang sekian. Ni mari daripada mana ni? Campur haduk ni. Sedangkan kalau menguruk je lah. Apa masalah? Nah, kalau nak berubat je lah. Kalau nak makan herba, minum herba je lah. Kena dos yang betul apa semua, maka jadilah, tak ada masalah. Jadi kita kata pencampuran inilah yang dinamakan sebagai sinkretisme,
Yang mana kajian tentang sinkretisme budaya, agama, pemikiran ini belum banyak dijalankan di Malaysia ini. Kajian PhD di Akademi Pengajian Islam hanya ada 2 saja. Itu pun kaji suku kaum di Sabah, Sarawak. Di Semenanjung sendiri belum ada kajian. Adalah satu dulu di Jabatan Sejarah dia kaji sinkretisme budaya di Melaka, orang Cina. Itu tahun 80-an, 90-an tempoh hari. Tapi dia katanya bidang kajian ini sebab apa? Sebab ustaz-ustaz pengajian Islam dia tak pergi tengok ground punya masalah. Mereka tak mengaji pendekatan sosiologi antropologi untuk melihat masalah ground, masalah yang mendasar. Manakala golongan yang mengaji sosiologi antropologi pula, mereka berorientasikan teori-teori barat sehingga tidak ada ruh langsung untuk melihat daripada perspektif pengajian Islam. Saya apabila di peringkat master tukar bidang daripada pengajian Islam, daripada sejarah tamadun Islam, saya tukar pergi kepada pengajian Melayu, maka benda itu jadi nampak luah pada kepala kita ni. Jadi saya fikir kena ada satu jambatan yang menghubungkan antara keduanya. Jadi masalah ni boleh kita bincang lagi lanjut, bahkan Hamka pun kritik. Nanti kita akan tengok daripada benda-benda beginilah kenapa orang Melayu masih lagi duduk puja, suka pada karamahnya tempat-tempat tertentu, suka pergi kubur si fulan untuk minta berkat. Dia ada kaitan yang panjang dengan agama Hindu, bukan agama Hindu Buddha tu. Sejarah ataupun pengalaman beragama tok nenek moyang kita yang ditinggalkan sebagai warisan adat budaya, yang bila Islam mari dia bercampur aduk abilicing dengan apa yang ditinggalkan, maka lahirlah satu kefahaman ritual baru apa semua. Jadi tidaklah mereka buang Islam. Bila Islam mari, mereka terima Islam secara total. Tapi yang lama, tradisi adat budaya, pemikiran yang lama tu, mereka tak buang 100%. Sebahagian besar tu ada, mereka ejah macam mana, biar nampak macam Islamik sikit lah. Jadi kalau zaman Islam, zaman Hindu Buddha dulu, jampi serapahnya guna bahasa kita katakan bahasa Jawa, ataupun bahasa Pali dia panggil, ataupun bahasa Sanskrit. Tapi bila Islam hari, dia mula tambah bismillah, a'udzubillah, dengan berkat nama Nabi Muhammad, kun fayakun, Allah Ta'ala, begitu begini. Tapi akhirnya sebenarnya nak puja setan iblis belakang. Ini benda-benda yang bercampur aduk, yang kalau kita mengaji pengajian Islam saja tak jumpa benda ni, tuan-tuan. Jadi bila kita pergi silang bidang, gaji sikit telaah dan ambil maklumat daripada semua pihak secara adil, maka kita akan nampak, begini rupanya. Patutlah orang Melayu kita ni payah nak buang pemikiran khurafat, tahyul, mistik mereka itu dah seumpama, tapi dalam masa yang sama mereka juga solat, puasa, zakat, haji tak tinggal. Jadi bagi saya, asas kepada kefahaman ini nak dapat tidak untuk orang awam, dia tak faham antara salah satu isu, ya tuan-tuan, bagi perhatian sikit. Antara isu saya nampak, isu paling besar adalah apa dia? Iaitu kaedah pengajian akidah kita di Nusantara secara umum, di Malaysia, hatta daripada sekolah rendah sampai universiti, seolah-olah tidak berjaya melahirkan seorang Muslim yang memahami bahawa bila kita mentauhidkan Allah, maka kita tak boleh buat sebarang perkara yang boleh menyebabkan kita ada unsur menyebabkan syirik kepada Allah. Menyebabkan kita syirik kepada Allah. Nampak tidak, tuan-tuan? Kita mengaji Allah sama ada menggunakan akidah manhaj ataupun metod sifat 20. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, qul zahira, dan ilmun hayyan sama' basar, kalamu qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Okeylah, sifat 20. Ataupun kita guna akidah rububiyah, uluhiyah, asma was sifat. Namun kedua-dua akidah ini seakan-akan tidak berjaya melahirkan secara sosiologi, ya, satu masyarakat yang benar-benar faham. Bila mana kita mentauhidkan Allah, maka kita tidak boleh buat langsung perkara-perkara yang boleh mencederakan akidah itu. Kerana sebarang perkara yang boleh mencederakan akidah itu boleh menyebabkan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi isunya mengaji tauhid, tidak mengaji syirik itu apa. Nampak tak? Mengaji tauhid sama ada guna saya sebut tadi kaedah Asy'ariyah, Maturidi, ahli kalam ataupun khalaf itu, ataupun salafinya,
menggunakan akidah tiganya, apa semua begitu begini. Tetapi tidak memfokuskan sungguh-sungguh. Setelah mengaji tauhid itu apa, maka tidak mengaji syirik itu apa. Isbat dan nafi. Mengisbatkan tauhid pada Allah dan menafikan segala sifat yang boleh menyebabkan Allah itu kita syirikkan. Sedangkan matlamat utama iblis laknatullahi alaih tidak lain, nak kita syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan teman dia dalam syurga sampai bila-bila. Nampak tak tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah? Ramai saya perhati, wallahu alam, ini luahan peribadi, curhat. Kalau orang Indonesia kata curhat, curahan hati. Seakan-akan ramai ustaz-ustaz kita, sebab sahabat-sahabat saya sendirilah, takut nak bincang. Bila bincang tentang tauhid, nak bincang tentang syirik ni takut. Sebab bila duk bincang pasal syirik ni, nampak kita macam nak cari salah orang, nak tuduh orang, nak kafirkan orang, nak kata orang tu syirik, orang ni syirik. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syirik ni sebahagian besar daripada benda yang Allah Azza wa Jalla tegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ia perlu dijelaskan kepada masyarakat umat tentang hakikat sebenar. Syirik itu apa? Ciri-ciri dia apa kena jelaskan. Setelah kita mengaji tauhid, Allah tu apa begitu begini, maka syirik itu kena ikut serta supaya berlakunya isbat dan nafi dalam masa yang sama. Namun bila dia mengaji Allah saja, kena Allah ni wujud, qidam, baqa, Allah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, begini, tak mengaji syirik itu apa. Tak mengaji syirik itu apa, ciri-ciri dia. Maka akan muncul generasi kita, dan dah ada dah sekarang, generasi yang mentauhidkan Allah, tapi dalam masa yang sama tak sedar dia sedang syirikkan Allah. Itu berlaku. Dalam duduk dia tauhidkan Allah, dia tak sedar dia sedang syirikkan Allah. Dalam dia duduk tauhidkan Allah, solat, puasa, zakat, haji, dia tak tinggal, tapi tok bawa pawan, dukun, tangkal, mangkal, siamah, jaduk percaya pada khif, saka dia, ada penunggulah apa semua, kena bagi makan, kena puja, kena ni, macam-macam pun dia buat juga. Tapi semaya berpuasa, zakat, haji tak tinggal. Kalau kita tanya Allah ni siapa, Allah Tuhan dia, mentauhidkan Allah, mengucap, semua beres, tak ada masalah. Bahkan mungkin dia juga seorang yang aktif dalam persatuan Islam, apa semua jemaah begitu begini. Yang tu yang saya duk fikir, sebab kita kena tengok masyarakat, bukan tengok benda lah kertas saja. Memahami masyarakat ni antara kelebihan bila saya tukar bidang, saya duduk dalam pengajian Melayu, kita mula bincang tentang sosiologi, antropologi untuk memahami masyarakat. Memahami masyarakat dan ilmu sosiologi, antropologi ni bukan satu ilmu baru yang mari daripada barat secara 100%. Antara yang dianggap menggagaskan ilmu sosiologi itu adalah Ibn Khaldun, Abdul Halim Al-Khaldun itu. Iaitu memahami masyarakat supaya kita dapat menjelaskan fenomena masalah untuk kita bagi ubat yang terbaik pada masyarakat. Dan fenomena masyarakat kita sekarang itulah. Ni tahun 2020 ketika kita sedang ceramah ni, golongan yang berfikrah ataupun fenomena yang saya sebutkan tadi ada. Saya, tuan-tuan jujur dengan diri masing-masing, tengok sekeliling anak beranak masing-masing, cukup. Tak payah tengok orang lain. Tengok adik-beradik ataupun anak beranak, mak ayah sendiri ataupun pakcik-makcik sendiri, sudah. Bila ada sakit, diuji. Dia dua benda. Diuji sakit, ada hajat. Maka salah satu ideanya, contoh seorang itu diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa dia? Saya cancer lah kita kata. Na'udzubillah min dzalik. Orang Melayu sebahagian pergi hospital dialisis. Dia pergi, tak ada masalah. Bila balik, dia ikhtiar apa nama, buat air tawarnya, ruqyah syar'iyahnya, dia baca Yasin, tiup dalam air, buat solat hajat. Itu yang standard orang kampung kita buat lah bila ada hajat. Tapi yang ketiga ni, rawatan alternatif. Ni pakcik dia mari, kawan lama mari. Yang akhirnya rawatan alternatif inilah yang habis duit lebih banyak daripada rawatan hospital tadi. Atas nama apa dia? Atas nama ikhtiar, atas nama nak berubat tadi. Walaupun yang dia pergi tu, kalau dia tengok, dia pun ragu. Ni patuh syariat ke tidak ni? Ni ruqyah syariah ke tidak ni? Nampak macam duk jampi serapah apa semua. Tok bomo yang pergi tu pun dengan berkembannya, kalau perempuan tak tutup auratnya.
Baca bismillahnya pun tak betul. Ghairil maghdubi alaihi waladdallin bunyi. Ataupun maksudnya benda-benda asas yang kalau kita tengok memang kita kata ini tak patut. Tapi itu tak berlaku. Itu berlaku dalam masyarakat kita. Maksudnya bagi setengah orang dia tak ada masalah sebab benda itu ikhtiar. Dia akan guna istilah ikhtiar. Ikhtiar ni maksud dia daripada perkataan khair. Khair ni baik. Baik maksudnya kena tepat dengan sunnah syariat. Bukannya asal kita rasa tak apa ikhtiar. Kita tak percaya pun pada Tok Bomo tu, kita percaya pada Allah. Caranya mesti untuk mencapai objektif satu. Maksudnya matlamat tidak menghalalkan cara. Untuk kita nak sembuh, cara merawat juga mestilah cara yang patuh syariat. Gitu. Saya boleh bincang benda ni panjang lebar lagi tuan-tuan sebab saya mengkaji secara khusus, tulis buku bahkan. Buku kedua dah siap, tajuk khurafat mistik dan khurafat, tahyul dan mistik di alam Melayu. Sambungan daripada buku yang awal tahun lepas punya terbit, Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di alam Melayu. Ni semua nak menjelaskan fenomena kenapa berlakunya penyelewengan setelah 1000 tahun Islam di alam Melayu ataupun 1400 tahun daripada zaman Rasulullah. Kenapakah cara berfikir agama kita? Saya minat sejarah pemikiran ya. Cara orang Melayu berfikir secara kolektif masyarakatnya, cara mereka berfikir tentang agama ni kenapa begitu? Istimewa. Terima Islam 100%, tapi dalam masa yang sama tak sedar. Mereka boleh menyebabkan Islam, akidah, tauhid, mereka itu rosak dan seumpamanya. Nampak tu tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah ta'ala. Allahu Akbar. Saya semangat sikit tajuk ni sebab kita amat entusias ya. Saya secara peribadi amat rasa benda ni penting dan saya membaca dan mengkaji dan saya bahas benda ni dengan sahabat-sahabat yang ramai. Dan kalau nak pergi lebih jauh sikit lagi, sampaikan saya pernah bertanya pada beberapa orang guru saya, sama ada yang bermanhaj Asy'ariyah ataupun yang Salafi ni, dua-dua kita berkawan untuk guru kita belaka. Saya tanya, adakah ini menunjukkan bahawa metod pengajian akidah di Nusantara selama ini tidak berjaya melahirkan umat Islam yang benar-benar faham tauhid itu apa? Sebab dia campur aduk kan? Dia campur aduk. Jadi tauhid yang sebenar itu, tauhid yang tidak diiringi dengan perkara yang boleh membatalkan dia, merosakkan, mencederakan dia. Tauhid yang sungguh-sungguh pure, seolah-olah tidak menyerap ataupun tidak melahirkan, maksudnya gagal melahirkan kelompok manusia masyarakat ini yang begitu. Apatah lagi dengan suasana hari ini yang pergantungan pengajian Islam itu kalau sekolah pada buku teks mata-mata. Buku teks sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti. Bayangkan belajar daripada sekolah rendah, belajar daripada tadika pasti, naik pada sekolah rendah, naik sekolah menengah, masuk universiti, duk mengaji pengajian Islam, akhirnya tak jelas syirik tu apa. Lawan kepada tauhid syirik tu apa. Bila mana kita mentauhidkan Allah, tidak boleh buat benda yang syirik itu apa dia. Bila mana kita bincang tentang iman, maka mesti kita faham dan bincang secara lumak apakah itu kufur berdasarkan Quran dan Sunnah. Itu tidak dibincangkan secara serius. Sebab asatizah ustaz-ustaz kita sebahagiannya barangkali wallahualam rasa takut ke, dia takut masyarakat kata dia ni suka cari balah ke, duk cakap benda tak molek ke, wallahualam. Jarang sungguh saya dengar. Ataupun banyak kuliah-kuliah sekarang kan boleh online belaka. Jadi bila kita dengar tu tak ramai yang sudi bincang secara ilmiah, secara objektif, secara serius tauhid syirik. Kalau dia fokus tauhid lah, tauhid. Syirik tak sentuh langsung. Contoh-contoh, ciri-ciri, perkembangan tak sentuh. Bila mana bincang tentang iman, maka kena bincang on the spot apakah itu kufur. Bila bincang tentang sunnah, maka secara automatiknya kena juga bincang apakah itu bid'ah. Secara ilmiah, bukan secara tuduh orang ni bid'ah ni neraka. Atau kita pun tak setuju pendekatan begitu, tuan-tuan ya. Saya pun tak setuju dan saya tak pernah dalam kuliah-kuliah saya menyebutkan begitu. Sebab kita tahu orang Melayu ni soft hearted, dia lembut hati. Kita kata bid'ah, marah dia. Dan kalau kita kata Tuan Haji ni bukan sunnah Nabi, yang lebih sunnahnya yang ini, dia okey. Walau benda sama, cuma istilah. Istilah orang Melayu ni dia hati, dia mudah trigger dengan istilah. Jadi kena jagalah psikologi tu. Sebab tu kena mengaji psikologi, antropologi, sosiologi.
balik pada apa yang Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi hafizahullah telah nyatakan dalam kitab dia yang ringkas yang dibahaskan oleh guru kami yang mulia Ustaz Aziz Abdul Jamil dalam buku baru dia ini, Seni Berfikir yang Hilang, iaitu seorang pendakwah paling tidak kena menguasai ataupun ada maklumat, ada pendedahan pada 6 jenis ilmu. Dalam buku dia yang bertajuk Saqafatud Da'iyah. Yang pertama dia kena ada ilmu apa dia? Saqafah ad-diniyah. Ini asal lah. Quran, sunnah, hadisnya, tahu sahih dhaifnya, tahu takhrijul hadis, Quran, tahu bila nak guna ayat, kena rujuk tafsirnya apa semua. Tidaklah alim tapi ada maklumat yang cukup. Nak kata alim jadi pakar, jadi seorang ulama dulu tu payah juga. Tapi bagi seorang dai dia kena mengaji sampai tahap dia ada penguasaannya bagus. Penguasaannya tidaklah membawa kepada penafsiran yang mengarut terhadap Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pendakwahnya ramai, saya tengok pendakwah yang hebat, yang bagus, alhamdulillah. Tapi sayang kadang-kadang mereka suka nukilkan kalam-kalam yang nisbah pada agama, perkara gaib apa semua yang tidak dirujuk pada Quran dan sunnah ataupun hadis-hadis yang sahih. Walha kalau dia rajin sikit ya tuan-tuan. Kalau dia buka kitab Riyadhus Salihin, dia nukil satu hadis yang daripada Riyadhus Salihin, dia share. Pasal fadailul a'mal, fadilah amal apa semua, ikhlas. Pasal Ramadan, itu lebih bermanfaat dan selamat. Tapi dia rela ambil riwayat daripada mana dia dengar. Dan dia tulis di Twitter, Facebook pun dia tak natakan rujukan daripada mana. Alangkah sayangnya kita pengaruh besar, ramai pengikut, ribu-ribu. Bila live sekali 500 ribu, 2,000 orang, 5,000 orang tengok. Alangkah bagusnya kalau kita menyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memilih dengan jalan yang paling selamat. Kalau tidak mahu pakai ulama-ulama sebagaimana Imam Bukhari apa semua sebab kata besar sangat, paling tidak nukillah daripada Riyadhus Salihin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, Yahya bin Syaraf, Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Asy-Syafi'i itu. Kenapa tidak ambil hadis-hadis, copy paste daripada situ bagi pada kita punya peminat, pengikut apa semua tu. Itu lebih baik. Dengan nyatakan sedikit sumbernya, ni diambil daripada Riyadhus Salihin nombor sekian-sekian. Paling tidak kita bertanggungjawab dengan nukilan kita itu. Tapi kenapa kita selesa ambil daripada yang mana-mana, dan kita tidak mendidik pengikut, follower, netizen yang ikut kita itu dengan satu nilai ilmu apabila menukilkan maklumat agama. Ini yang kita agak kecewa sikit, tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah. Sahabat-sahabat sekalian, kalau boleh kita tegur dengan baik ustaz-ustaz macam ni, penceramah ataupun public figure yang macam ni, sebab pengaruh mereka besar, sayang. Kita tak boleh buat apa. Saya pun alhamdulillah sahabat kita bagi guna dia punya Facebook ni. Kalau buatlah di page ni ada 3-4 orang. Maksudnya benda tu tak boleh dicari. Saya usahalah macam mana pun untuk jadi popular, dia tak mari. Melainkan Allah bagi rezeki juga dan kita guna dengan cara yang betul. Jadi mereka yang sudah ada, Allah Ta'ala bagi rezeki, popular, apa semua, pengikut yang ramai, tapi sayanglah mereka tak guna kelebihan tersebut. Cuba saya bayangkan kalau Ustaz Abid Liu sebagai contoh. Beliau berkongsi hadis-hadis daripada Riyadhus Salihin min kalam Sayyidil Mursalin. Dia ambil satu hadis hari, dia baca, ataupun dia tempek saja macam mana. Sebab dia tu sendiri telah mengamalkan hadis Nabi, tuan-tuan. Benda kebajikan yang dia buat tu ramai ustaz apa semua tak boleh buat. Kita kena kagum dengan dia dalam bab itu. Saya respect. Wallahi saya respect pada dia dalam bab itu. Bila kita baca hadis, kita tengok dia tu, dia telah amalkan hadis itu. Bayangkan kalau dia sedikit fokus bila buat perkongsian dengan menukilkan ataupun menyebutkan atau bawa rujukan. Tengok hadis, Rasulullah kata apa? Yang ni dalam kitab Riyadhus Salihin, kitab ni bagus. Al-Imam An-Nawawi yang buat dah seumpamanya. Tuan-tuan dan puan-puan rahimahullah, begitu. Jadi saya nampak kenapakah kita ataupun antara isunya yang menjadi tak balance pemikiran beragama kita ini, walau asas akidah kita sebut tadi pun ada masalah lagi, kefahaman tentang benda-benda gaib ini, kita akan boleh bincang lagi sebenarnya. Memang kalau ada rezeki, itulah kajian lanjutan PhD saya, wallahu alam, masih lagi dalam perancangannya, sepatut tahun ni lah. Tapi dah PKP apa semua ni dah lanjut.
proposal pun dah bagi orang pensyarah baca dan seumpamanya. Tapi nak katanya, ada kaitan semua itu. Nah, antara kaedah pengajian agama itu mesti lebih komprehensif dan benar. Sebagaimana apa yang dibuat oleh para sahabat Rasulullah dan sahabat bila bersabit dengan perkara-perkara akidah. Bila cerita tentang tauhid, mesti cerita syirik itu apa. Bila bincang tentang iman, maka kena automatically on the spot menceritakan kufur itu apa. Bila menceritakan tentang sunnah, maka secara automatik kena jelaskan secara ilmiah, secara bukan mengejek, bukan menyindir, bukan menghukum, tapi secara ilmu, secara faktanya, bid'ah itu apa. Sebab yang sebut pasal bid'ah ni bukan orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian, para pendengar, minta maaf semangat lebih sikit pagi ni, entah mengapa. Nah, jadi dengan itu kita balik pada kesimpulan, daripada kita sibuk duk bincang apa yang sepatutnya dibincangkan oleh para ulama, iaitu manhaj akidah salafiyah khalaf, itu kita serahkanlah pada mereka yang kita katakan yang pakar itu. Tapi kita orang awam nak dakwah sama-sama kita kepada orang non-muslim, fokusnya mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan tidak buat perkara yang membatalkan tauhid tadi, mencederakan tauhid tadi. Maksudnya bila kita mengaji tauhid, maka kita kena mengaji sungguh syirik itu apa. Dan perkara itu sebenarnya sudah ada dalam hanya satu surah dalam Quran, iaitu surah Al-Ikhlas. Itulah manifestasi tauhid yang paling sempurna untuk orang awam macam kita. Maksudnya kalau kita menguasai, memahami sungguh-sungguh, apakah itu surah Al-Ikhlas, intipatinya, maknanya, sebenarnya kita sudah menguasai akidah tauhid yang hak, yang hakiki dalam Islam itu. Tak perlu dah orang tanya kita, awak ni salafi ke khalafi? Tak, kita kata, ana muslim, aku Islam. Patut akidah awak, akidah saya berasaskan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita faham yang tu tuan-tuan, dengan tafsirannya, dengan lengkap makna tadabburnya, maka kita sebenarnya sudah beriman ataupun bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang sempurna. Sebab kitab akidah, kitab tauhid yang paling hebat ni, ataupun kitab akidah yang paling sempurna adalah Al-Quranul Karim. Adapun kitab-kitab ulama yang bahas kemudian itu kerana menjawab syubhat-syubhat semasa dan seumpamanya. Tapi bagi kita, kita nak mengaji apakah tauhid yang Allah ajar kita ni, maka kena tengok apa Allah kata lah. Maka apa Allah kata tu apa dia? Quranul Karim. Sebab itulah banyak kitab-kitab bila balik. Semalam saya jumpa satu kitab sahabat kongsi. PDF Arab dia dah ada, terjemahan bahasa Indonesia pun dah ada. Apa nama tajuk bahasa Arab saya tak ingat ya. Dia Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar, juga ulama besar daripada Jordan. Dia karang satu kitab, dia melukiskan semua ayat-ayat yang mana Allah menceritakan tentangnya. Allah sendiri cerita tentang dia. Aku ni yang macam mana, sifat aku lagu mana, aku ni ketika kamu sedih dia buat apa. Maksudnya, itulah cara kita nak kenal Allah. Ma'rifatullah yang hak. Iaitu balik kepada apa yang Allah kata tentang zat dia. Tapi keadaan berbeza bila kita belajar untuk nak jawab syubhat. Syubhat golongan ahlul hawa wal bidah itu, golongan sesat apa semua. Itu kita serah pada orang yang tulabul ilm, ataupun orang-orang yang kita katakan pakar dalam bidang agama, tukang debat apa semua. Itu masalah mereka lah. Tapi untuk kita, nak pegang kejap untuk kita sebagai orang awam. Dan kita nak share dengan anak cucu kita, anak isteri cucu kita. Dan kita nak juga dakwah kepada sahabat-sahabat yang non-Muslim, yang kita ada tendensi ataupun yang rapat dengan kita, kita nak cerita. Maka fokus kita adalah tauhid kepada Allah, iaitu the oneness of God. Itu saja dulu. Hatta kalau dia tak nak terima kalimah Allah pun tak apa dulu pada peringkat awal kepada non-Muslim lah. But we have to yakinkan dia, make them yakin bahawa Tuhan itu satu dulu. Dan bila dia dah terima secara logik akalnya, secara jiwanya bahawa yes, I agree that there is only one God, maka barulah kita pergi second step untuk bincangkan konsep
Tuhan yang satu dalam Islam. Tuan-tuan bapa rahimahullah ta'ala, banyak kita boleh belajar daripada debat-debat yang banyak dalam YouTube. Dr. Zaki Abdul Karim naik dengan Syekh Ahmad Didaknya, dengan Syekh Yusuf Istasnya, dan ramai lagi tokoh-tokoh lain. Tetap di Malaysia kita ada Brother Wong Wei Hong, kita ada Brother Syakiri. Ini semua tokoh-tokoh yang buat kerja yang kita tak boleh nak buat. Buat kerja yang kita tak boleh nak buat. InsyaAllah jika ada keperluan, lepas ni kita akan bincang lebih banyak isu-isu yang bersabit dengan tradisi, warisan, kepercayaan alam Melayu dan seumpamanya. Saya boleh keluarkan bahan satu-satu, tuan-tuan. Ya. Banyak sangat tentang perkara tersebut. Kenapa orang Melayu masih percaya pada hantu, pada toyo? Kenapa hantu orang Melayu tak sama dengan hantu orang Indonesia? Hantu orang Melayu, apa dia? Langsung boleh buat komus banyak. Tapi hantu orang Melayu tak kacau pula orang Cina. Orang Cina ada hantu dia, orang India ada hantu dia. Orang India ada candramukhinya, ada hantu ular lah, macam-macam lah. Orang Cina pula ada dia punya pocongnya apa semua. Jadi benda-benda begitu. Daripada mana asal pemikiran begini? Yang duk percaya benda ni siapa dia? Orang Islam yang duduk sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu masalahnya. Kita tak rasa isu-isu begini adalah isu akidah. Kita tak rasa isu-isu ini isu akidah. Kita memasukkan isu-isu ini sebagai isu kita melihat isu-isu begini sebagai isu budaya, isu warisan, tradisi, pemikiran turun-temurun. Salah tuan-tuan. Bila ia bersabit dengan i'tiqad kepada alam dan makhluk gaib, maka ia ada kaitan dengan akidah. Maka ada benda yang boleh kita terima dan ada benda yang kita kena tolak. Maka insya-Allah pada esok hari kita akan bincang masuk melihat bagaimana Profesor Dr. Hamka akhirnya menjelaskan asas akidah yang paling asas, iaitu berdasarkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akidah orang awam. Akidah yang mesti kalau kita ada, maka kita tak risau dah dengan kefahaman itu, sama ada kita ni salafi ke, sama ada kita ni khalafi ahli kalam ke. Dengan kita faham Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, insya-Allah sempurna akidah kita sebagai orang awam. Saya tak bercakap dalam keadaan kita ni seorang ulama, seorang pendebat apa semua, tu cerita lain. Ini sebagai orang awam. Maka dengan memahami Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sempurna akidah kita, tuan-tuan. Kerana sebab itulah ada hadis riwayat yang sahih, riwayat Bukhari menyebutkan bahawasanya Al-Ikhlas itu sama dengan apa dia? Al-Ikhlas itu sama dengan 1/3 daripada Quran. 1/3 daripada Quran. Kenapa? Bukan bermaksud bila baca Al-Ikhlas itu sekali, maka kita telah cover 1/3 Quran. Maka baca 3 kali, kita telah khatam 1 Quran. Secara literalnya bukan begitu. Tapi ada juga ulama, ataupun ada orang praktis begitu. Dan semoga kita dapatlah pahala yang ni. Tapi hakikat sebenarnya nak gambarkan rumusan intipati surah Al-Ikhlas yang 5 ayat ini sahaja ataupun 4 ayat ini adalah mengandungi apa dia? Mengandungi 1/3 makna dari penurunan kepada Al-Quran. 1/3 makna penurunan Al-Quran itu ada intipatinya dalam surah Al-Ikhlas. Iaitu tauhidlah akidah. Begitu pentingnya surah Al-Ikhlas. Sebab tu dinamakan Al-Ikhlas. Walaupun Al-Ikhlas tu tak ada pun dalam surah Qul huwallah tu, tidak ada pun istilah Al-Ikhlas. Tapi menggambarkan ikhlas yang tertinggi dalam Islam apabila kita benar-benar mentauhidkan Allah. Ikhlas yang paling tinggi maqam dalam Islam adalah bila kita benar-benar mentauhidkan Allah tanpa ada syubhat-syubhat, tanpa ada perkara-perkara yang boleh mencederakan akidah. Solid sungguh-sungguh. Itu akidah tauhid, akidah orang awam. Kita berpaksikan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Insya-Allah esok hari pada masa dan waktu yang sama kita akan tengok satu persatu. Saya akan guna juzuk yang ke-30 Buya Hamka ni, tuan-tuan, tafsirnya, untuk kita tengok bagaimana Buya Hamka yang dikatakan sebagai tokoh kaum muda
yang juga dikatakan sebagai, bila kaum muda ni automatically dicop sebagai Wahabi, yang dikatakan sebagai anti mazhab, yang dikatakan sebagai apa nama suka menyesat, mengkafirkan apa semua ni, walau dia anti taklid buta, dia anti khurafat tahyul dan anti bid'ah, bukannya anti mazhab. Itu kita dah bahas dalam sini-sini, tuan-tuan boleh tengoklah rakaman yang lalu ya. Tapi nak katanya bagaimana dia menjelaskan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa semalam, begitulah juga kita nak tengok bagaimana Buya Hamka menafsirkan 4 ayat daripada surah Al-Ikhlas yang yang makna, yang fadilatnya sama dengan 1/3 daripada Quran, yang mana dia walaupun ayat surah ini ada 4 ayat sahaja, tapi makna dia, pemberatnya adalah sama dengan 1/3 Quran, itu maksudnya. Jadi penting untuk kita sama-sama menguasai, menghayati, menakluki, bukan menakluklah, maksudnya sungguh-sungguh menjiwai surah Al-Ikhlas, sebab dengannya kita boleh faham apakah itu hakikat tauhid yang sebenar. Dan bila kita faham hakikat tauhid yang sebenar, kita tidak akan sama sekali membenarkan apa saja anasir untuk merosakkannya. Sebab itu jaminan kita untuk ke syurga, tuan-tuan. Mereka yang rosak akidah, bahkan tanpa sedar telah mensyirikkan Allah, boleh menyebabkan mereka boleh menyebabkan mereka kufur kepada Allah, dan mereka tidak boleh masuk syurga Allah Azza. Na'udzubillah min dzalik. Manusia paling rugi, manusia paling celaka lah orang yang tidak dapat kembali ke syurga Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita berakhir di situ. Jika ada soalan apa semua, bolehlah tulis dalam kotak komen apa semua. Saya tak respon sekarang. Saya akan tengok balik nanti dan respon di sana insyaAllah secara bertulis dan seumpamanya, ataupun esok kita akan ulas sikit dalam perkongsian pagi esok dan seumpamanya insyaAllah. Baik, esok siri yang kedua kita akan bincang surah Al-Ikhlas, hakikat tauhid untuk orang awam berdasarkan surah Al-Ikhlas, berdasarkan tafsiran Profesor Dr. Hamka ataupun Buya Hamka daripada tafsir Al-Azhar ini insyaAllah. Sekian saja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kerana sudi mendengar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.